Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad sebanyak apa yang Allah ciptakan. Pada kesempatan ini, saya ingin meneruskan cerita Sumi yang berusaha untuk berkahwin dengan orang biasa yang bernama Japa, tapi gagal. Akhirnya mereka terpaksa berkahwin, iaitu bernikah di alam bunian. Dan akhirnya mereka berjaya dinikahkan oleh Raja Bunian yang berkaitan, iaitu Raja Bunian yang terdapat di Indonesia. Di samping itu, Raja Bunian yang menikahkan mereka itu sudah menasihatkan mereka jugalah agar mengulang nikah di alam dunia ini. Memang Japa dan Sumi ini kalau boleh mahu bernikah di kampung sendiri kan, tetapi berbagai masalah yang timbul dan menyebabkan mereka bernikah di alam bunian. Tapi kerana Raja Bunian tersebut sudah menasihatkan mereka perlu sebaiknya melaksanakan nikah ulang di alam dunia, maka mahu tidak mahu mereka terpaksa mengusahakan kembali usaha untuk membolehkan mereka bernikah di alam manusia. Apalagi mungkin Raja Bunian tersebut sudah memberi semacam kabar jika Japa dan Sumi ini memohon semula untuk bernikah di alam manusia. Setelah mereka bernikah di alam bunian tersebut, maka ianya mungkin akan berjaya. Maka mungkin ianya telah memberi semacam keyakinan pada Japa dan Sumi. Dan memang setelah mereka berada di dunia semula, beberapa hari kemudian mereka telah mengusahakanlah untuk melaksanakan pernikahan di alam manusia. Memang ternyata benar. Setelah mereka berjaya melaksanakan pernikahan di alam bunian tersebut, proses permohonan yang mereka ajukan untuk bernikah di alam dunia pun telah diterima dengan mudah. Sumi sendiri pun menyatakan pada saya dia pun heran setelah dia dan Japa ni bernikah dalam bunian, mudah pula kelulusan untuk mereka bernikah. Dalam kata lain, terjadi proses yang lebih mudah bila mereka mahu melaksanakan nikah ulang di alam dunia ini, padahal sebelum mereka bernikah di alam bunian dulu, berbagai macam halangan dan rintangan yang terjadi dalam usaha mereka untuk melakukan proses pernikahan dan perkahwinan. Tetapi setelah mereka bernikah di alam bunian tersebut, telah terjadi sebaliknya pula, iaitu semua proses pernikahan telah menjadi lebih mudah dan seperti tidak ada lagi halangan. Bagaimanapun memang Sumi terdapat satu halangannya, iaitu dia tidak boleh bernikah di kampungnya sendiri. Tetapi bagaimanapun Sumi dan Japa ni telah dibenarkan bernikah di satu kampung, di surau kampung Pulau Gadung, Melaka. Jadi bagi Sumi dan Japa, hal itu tidak menjadi hal atau masalah kerana yang penting mereka sudah diperbolehkan bernikah. Maka setelah mereka bernikah di surau tersebut, berarti mereka telah menjadi pasangan suami yang sah di mata manusia biasa. Ini kerana mereka telah mengikut proses pernikahan yang ada di muka dunia ini, khususnya di negeri Melaka. Macam yang saya bagi tahu, suatu Japa dan Sumi ini melaksanakan majlis pernikahan mereka, sebenarnya Sumi masih menjadi isteri yang sah pada orang lain. Cuma suaminya itu pada waktu itu adalah seorang pemuda bunian. Saya pun tidak tahu apa hukumnya perkahwinan yang terjadi antara Sumi dan Japa ini. Biasanya seorang wanita perlu bercerai dulu baru boleh berkahwin dengan orang lain. Tapi ini tidak terjadi pada Sumi kerana dia telah bernikah dengan Japa dalam keadaan dia masih menjadi isteri orang lain. Atau mungkinkah Japa yang mahu juga berkahwin dengan Sumi walaupun tahu Sumi ini masih menjadi isteri orang lain, berpendapat dari segi hukum memang diperbolehkan kerana suami Sumi ini bukan manusia biasa, tetapi hanya seorang lelaki dari bangsa halus bunian. Dan saya pun tidak cuba bertanya Sumi sama ada dia dan Japa ni serta keluarga dia adakah telah bercerita pada juru nikah di surau Pulau Gadung, di surau kampung Pulau Gadung tersebut tentang Sumi yang masih belum bercerai dengan suaminya yang berbangsa bunian. Kalau Sumi ini suaminya seorang manusia biasa, memang jelas juru nikah tidak akan berani untuk menikahkan mereka berdua kerana tahu Sumi masih belum bercerai dengan suaminya. Tetapi kes Sumi ini agak special sedikit kerana suami Sumi ini adalah orang bunian, iaitu bukan manusia biasa. Dan apakah juru nikah tersebut mahu menikahkan Japa dan Sumi jika mengetahui Sumi
masih berstatus isteri orang walaupun suaminya sekadar orang bunian. Saya rasa kita boleh bertanya pada mana-mana ustaz tentang apa hukumnya wanita yang berkahwin dengan manusia biasa sedangkan dia masih punya suami, tetapi suaminya orang bunian. Atau mungkinkah dari segi hukum perkahwinan dengan orang halus bunian ini boleh terputus begitu saja jika seseorang yang telah mempunyai suami atau isteri di alam bunian mahu berkahwin pula dengan manusia biasa? Jadi ini pun satu persoalan menarik juga. Yang jelas, japa ni yang memang tahu Sumi mempunyai suami bunian yang belum bercerai tapi masih mahu juga berkahwin dengan Sumi. Tetapi mungkin saja japa ni mempunyai dalilnya sendiri dalam hal ini. Tapi yang jelas di alam bunian pun tidak timbul masalah ketika japa dan Sumi bernikah. Sudah tentu di kalangan orang bunian tersebut tahu Sumi itu masih mempunyai suami bunian yang belum bercerai. Tapi tidak ada seorang pun di alam bunian tersebut yang mengalang perkahwinan mereka ini. Dan masih belum cerai dengan suami pertamanya itu patutnya dipertikaikan. Sebab itu majlis pernikahan Sumi dan japa berjalan lancar tanpa kendala kerana tidak ada halangan tersebut. Bahkan yang telah menikahkan japa dan Sumi itu bukan sebarang orang pula. Raja bunian sendiri, dan raja bunian itu tentunya punya ilmu dan kesaktian yang amat mudah untuk mengesan sama ada Sumi ini wanita yang punya suami atau tidak. Atau memang raja bunian tersebut juga mempunyai pegangan bahawa pernikahan manusia biasa dengan wanita yang punya suami bunian memang diperbolehkan. Tak tahulah kita. Tetapi yang jelas setelah Sumi dan japa telah bernikah di alam bunian tersebut, maka proses pernikahan ulangnya di alam manusia berjalan lancar. Kata Sumi, begitu ramai orang-orang yang hadir di waktu dia dan japa menikah. Bahkan kata Sumi, sewaktu dia dan japa itu menikah, di surau Kampung Pulau Gadung tersebut ramai di kalangan orang-orang bunian yang datang. Dan yang lebih pelik bagi saya ialah bila Sumi menyatakan salah seorang bunian yang datang itu adalah Asim, iaitu suami bunian Sumi. Padahal kata Sumi, dia sama sekali tidak pernah mengundang Asim untuk datang ke majlis pernikahannya di surau Kampung Pulau Gadung tersebut. Begitulah kisahnya. Dan jika anda suka dengan cerita yang saya sampaikan ini, tolong subscribe, like and share kerana ianya adalah percuma. Di samping itu, agar saya lebih bersemangat untuk mengorek dan mencungkil kisah-kisah misteri daripada orang-orang atau individu tertentu. InsyaAllah pada anda yang telah membaca cerita saya ini dan sama ada anda telah subscribe atau tidak, maka semuanya saya ucapkan dan doakan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.